اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala masih diberi kesempatan untuk kita bersama-sama sekali lagi dalam slot webinar pendidikan Islam kita. Jadi insya-Allah hari ini kita akan mempelajari satu lagi tajuk dalam bidang fiqh, iaitu pelajaran yang ke-15, tajuknya ialah korban. Jadi jika kamu rujuk buku teks, kamu boleh rujuk pada muka surat 117 hingga 121. Baik. Tadi saya dah paparkan kepada kamu video berkaitan dengan lafaz talbiyah, lafaz takbir dan juga penyembelihan haiwan. Jadi semua itu ada berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini, itu yang berkaitan dengan ibadah kurban. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi tentang isi pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama melihat kepada standard pembelajaran yang ingin kita capai sepanjang pembelajaran kita pada hari ini. Jadi standard pembelajaran yang pertama ialah 4.22.1, menyatakan maksud, hukum, dalil serta binatang yang disyariatkan kurban. 4.22.2, menjelaskan syarat sah kurban, perkara sunat dan tempoh pelaksanaan kurban. 4.22.3, menjelaskan pembahagian daging kurban. 4.22.4, merumuskan hikmat kurban. 4.22.5, berazam untuk melaksanakan kurban. Itu adalah 5 standard pembelajaran yang diharapkan dapat dicapai selesai daripada pembelajaran kita pada hari ini. Baik, selepas ini saya akan tayangkan pada kamu satu video pendek berkaitan dengan sejarah di sebalik Aidiladha. Apakah peristiwa-peristiwa yang berlaku di sebalik sambutan Aidiladha. Jadi kamu nanti saksikan kisah di sebalik sejarah di sebalik Aidiladha ni. Ada 3 kisah yang berkaitan dengan dia. Jadi mari kita sama-sama saksikan.
Baik, itu tadi adalah sejarah di sebalik Aidil Adha. Okey. Jadi kita dah lihat, sekarang kita pergi kepada maksud korban. Apakah yang dimaksudkan dengan ibadah korban? Jadi ibadah korban itu ialah maksudnya menyembelih binatang ternakan Al-An'am. Pada 10 Zulhijjah hingga akhir hari Tasyrik bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi korban itu tidak semua binatang kita boleh jadikan korban. Dia ada binatang yang tertentu iaitu binatang Al-An'am dan juga hari yang tertentu. Bukan semua hari kita boleh buat korban. Jadi korban ni maksudnya ada binatang yang tertentu iaitu binatang Al-An'am, hari yang tertentu iaitu 10 Zulhijjah hingga akhir hari Tasyrik dan tujuan yang tertentu. Apa tujuan dia? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kita lihat kepada hukum dan dalil korban. Jadi hukum korban ini terbahagi kepada dua. Satu sunat muakkad, yang kedua wajib jika bernazar. Sunat muakkad tu sunat yang sangat digalakkan untuk umat Islam melakukan ibadah korban. Manakala korban itu menjadi wajib, jatuh hukumnya wajib jika bernazar. Iaitu kita niat dalam hati kita untuk melakukan ibadah korban. Jadi dia akan jadi wajib. Okey, dalil nakli yang menunjukkan pensyariatan ibadah korban ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kautsar ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli maksudnya tunaikanlah solat li rabbika kerana Tuhanmu, wanhar dan berkorbanlah kerananya. Itu ialah dalil nakli daripada Al-Quran yang menggalakkan umat Islam supaya melakukan ibadah korban. Baik, kita masuk terus kepada jenis-jenis binatang korban. Inilah dia binatang Al-An'am yang disebut tadi iaitu binatang Al-An'am. Hanya binatang ini sahaja yang sah dibuat korban iaitu unta, lembu, kerbau, kambing, biri-biri dan kibas. Itu adalah binatang-binatang yang disebut sebagai binatang Al-An'am. Baik, seterusnya kita lihat kepada itu spektrum ilmu. Spektrum ilmu. Bilakah ibadat korban ini disyariatkan? Jadi ibadat korban ini disyariatkan pada tahun kedua Hijrah sebagai mengingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Itu kisah. Kisah bagaimana ibadah korban ini boleh disyariatkan kepada umat Islam. Mengingati pengorbanan Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Baik, seterusnya kita lihat kepada syarat sah korban. Apakah syarat untuk syarat sah bagi sesuatu korban itu? Di sini ada 4 syarat. Pertama, niat korban. Kedua, masa pelaksanaan. Ketiga, cukup umur. Yang keempat ialah sifat Al-An'am. Sifat binatang Al-An'am itu. Okey, kita lihat yang pertama, niat korban. Iaitu berniat korban ketika binatang disembelih. Saat kita melakukan sembelihan ke atas binatang Al-An'am itu, maka kita perlu meniatkan dalam hati apakah tujuan binatang itu disembelih, iaitu berniat korban. Yang kedua, masa pelaksanaan. Bilakah ibadat korban ini dilaksanakan? Iaitu selepas solat hari raya Aidil Adha pada 10 Zulhijjah hingga terbenam matahari pada akhir hari Tasyrik, iaitu pada 13 Zulhijjah. Itu waktu dia. Selepas solat hari raya Aidil Adha, berapa hari bulan? 10 hari bulan Zulhijjah hingga terbenam matahari pada 13 Zulhijjah. Waktu untuk pelaksanaan ibadah korban.
Syarat dari segi umur. Binatang Al-An'am syarat dari segi umur iaitu unta 5 tahun dan ke atas, kerbau atau lembu 2 tahun dan ke atas, kambing 2 tahun dan ke atas, biri-biri 1 tahun atau sudah bersalin gigi hadapan setelah berumur 6 bulan. Itu adalah had umur. Syarat umur bagi binatang yang hendak dijadikan korban. Seterusnya kita lihat kepada sifat binatang Al-An'am itu sendiri, iaitu bebas daripada penyakit dan kecacatan. Maknanya tak ada penyakit, tak ada cacat. Apa contoh kecacatan? Cacat yang teruk pada satu matanya. Maknanya satu matanya tak boleh melihat, buta atau rosak teruk. Yang menghilangkan, hilang satu mata kan. Itu tidak sah dijadikan korban. Berpenyakit yang teruk, penyakit kuku, penyakit mulut bagi haiwan yang boleh berjangkit dan menjejaskan kepada daging binatang tersebut, tempang atau kurus yang melampau. Tempang maknanya jalan dia tak sempurna. Ada 3,5 kaki contohnya, terpotong satu kakinya, maka jadi 3 lebih kakinya. Itu pun tidak sah dijadikan korban kerana mengurangkan daging yang hendak dijadikan sedekah korban nanti, ataupun binatang yang kurus yang melampau. Kurus, tersangat kurus, nampak rangka, tak ada isi atau kurang isinya. Itu pun tidak digalakkan untuk tidak sah untuk dijadikan korban. Baik, seterusnya kita lihat kepada spektrum ilmu seterusnya. Ini dia hadis. Hadis daripada Nabi SAW yang mengatakan, yang menjelaskan tentang 4 jenis binatang cacat yang tidak boleh dijadikan korban. Iaitu hadis daripada Al-Bara' bin Azib meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, arba'un la tajuzu fil adahi faqala al-awra'u bayyinun awruha wal maridatu bayyinun marduha wal arja'u bayyinun zal'uha wal kasirul lati la tanqa. Maksudnya apa? 4 jenis binatang cacat yang tidak boleh dijadikan korban. Binatang yang jelas buta sebelah, yang jelas berpenyakit yang teruk, yang jelas tempangnya dan yang gila. Binatang Al-An'am itu kerbaunya gila, lembunya gila, untanya gila, itu tidak sah untuk dijadikan korban. Inilah sebagai pengukuhan hadis daripada Nabi mengukuhkan bahawa binatang-binatang ini, yang 4 jenis binatang yang cacat ini tidak sah untuk dijadikan korban. Baik, seterusnya kita lihat kepada perkara sunat korban. Perkara yang sunat dilakukan ketika melaksanakan ibadah korban. Pertama, orang yang berkorban disunatkan tidak bercukur dan memotong kukunya pada permulaan bulan Zulhijjah sehingga selesai berkorban. Maksudnya orang yang dah berniat dalam hatinya untuk melakukan korban pada tahun itu, maka masuk saja bulan Zulhijjah, mereka ini tidak digalakkan untuk memotong kuku, rambut atau sebarang bulu yang ada di anggota badannya. Disunatkan tidak memotong. Sehinggalah selesai melakukan ibadah korban. Itu yang pertama. Yang kedua, melakukan penyembelihan korban dengan sendiri dan tidak mewakilkan kepada orang lain jika mampu. Maksudnya orang yang melakukan korban itu dia sembelih sendiri. Sembelih sendiri binatang korbannya itu dan tidak wakil kepada orang.
Itu kalau mampu sunat. Tapi kalau dia tak mampu, dia fobia kepada darah, tak boleh tengok darah, nanti pingsan dan sebagainya, maka boleh wakilkan kepada orang lain. Ataupun yang perempuan, contohnya saya, saya korban seekor lembu. Jadi saya tak boleh nak melakukan penyembelihan itu. Jadi saya wakilkan pada orang lain untuk menyembelih binatang korban saya. Itu kalau tak mampu boleh wakilkan. Tetapi kalau lelaki digalakkanlah lebih afdal dia melakukan sendiri sembelihan ke atas binatang korbannya. Okey. Yang ketiga, perkara sunat yang ketiga, melaksanakan segala sunat sembelihan seperti menghadapkan binatang ke arah kiblat dan menggunakan alat sembelihan yang tajam. Jadi binatang korban yang kita nak korbankan tu, bila kita nak sembelih, hadapkan binatang itu ke arah kiblat. Sunat. Dan kita gunakan alat yang tajam, alat sembelihan yang tajam untuk melakukan penyembelihan. Supaya haiwan itu tidak terseksa dan mempercepatkan kematian dia. Itu sunat yang ketiga. Okey, perkara sunat yang keempat ialah membaca Bismillahi wallahu akbar ketika hendak menyembelih. Membaca Bismillahi wallahu akbar dan berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyembelih. Maknanya bila kita letakkan saja alat sembelihan itu di leher haiwan, sebelum kita mulakan penyembelihan, kita baca Bismillahi wallahu akbar dan selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dah baca doa tadi, dah baca selawat dan kemudian ditambah lagi sunat yang kelima, berdoa semasa hendak menyembelih. Masa nak sembelih tu baca doanya. Apa doanya? Allahumma haza minka wa ilaika fataqabbal minni. Ini doanya. Allahumma haza minka, ya Allah ya Tuhanku, binatang ini daripadamu, wa ilaika, dan kembali kepadamu, fataqabbal minni, maka terimalah korbanku. Maknanya binatang yang kita korbankan itu, kalau lembu-lembulah, lembu tu daripada Allah, minka wa ilaika, dan kembali, kita kembalikan kepada Allah. Fataqabbal minni, dan kita mengharap supaya berdoa supaya Allah menerima ibadah korban kita. Itu adalah 5 perkara sunat ketika melakukan ibadah korban. Baik, sekarang kita lihat kepada tempoh masa pelaksanaan ibadah korban. Bila waktunya? Pagi ke siang ke, berapa tempohnya, berapa lama nak berkorban, apakah masanya, apakah tempoh masanya. Kita lihat kat sini. Bermula 1 Zulhijjah, orang yang berkorban makruh bercukur dan memotong kuku. Ini saya telah sebutkan tadi, orang yang nak berkorban, dia makruhlah untuk memotong kukunya sehingga dia melakukan ibadah korban. Kemudian yang kedua, korban tidak sah dilakukan sebelum 10 Zulhijjah. Sebelum 10 Zulhijjah tak boleh berkorban. 1 Zulhijjah tak boleh, 2 Zulhijjah tak boleh, 9 Zulhijjah pun tak boleh. Selagi tak masuk 10 Zulhijjah, kalau kamu melakukan ibadah korban, itu dianggap tidak sah. Itu tak jadi korban. Itu jadi sembelihan biasa. 10 Zulhijjah. Inilah waktunya dalam bulan Zulhijjah bila boleh berkorban 10 Zulhijjah. Waktu penyembelihan yang afdal, yang paling baik bila bermula selepas naik matahari, selepas solat sunat Aidil Adha dan 2 khutbah. Itu waktu yang paling afdal. Lepas saja solat sunat hari raya dan selesai 2 khutbah, masa tu berkorban. Melaksanakan ibadah korban. Itu waktu yang afdal. Okey, seterusnya. Kita lihat kat sini, 11 Zulhijjah. Masih lagi sunat untuk kita melaksanakan ibadah korban. 11 Zulhijjah. 12 Zulhijjah juga sunat melaksanakan ibadah korban.
13 Zulhijjah juga sunat melaksanakan ibadah kurban. Okey, jadi 14 Zulhijjah. 14 Zulhijjah dia kata apa? Korban tidak sah dilakukan selepas terbenam matahari pada 13 Zulhijjah. Jadi jelas kat sini waktu korban kita ada 4 hari, 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. So 13 Zulhijjah adalah hari terakhir. Bila berakhir 13 Zulhijjah itu dengan terbenamnya matahari pada 13 Zulhijjah. Bila dah terbenamnya matahari, dia dah jadi 14 Zulhijjah, kamu nak buat korban selepas itu tidak sah. Jadi kalau nak berkorban 10, 11, 12, 13 sebelum terbenam matahari. Itu adalah tempoh pelaksanaan ibadat korban. Baik, seterusnya kita pergi kepada spektrum ilmu. Apa yang dikata kat sini? Apa-apa sahaja daripada bahagian korban tidak dibenarkan untuk diberikan kepada tukang sembelih sebagai upah. Apa-apa sahaja. Maksudnya apa? Kalaulah contohnya si Ahmad itu berkorban seekor lembu. Jadi Ahmad ni dia tak boleh untuk melakukan penyembelihan korban dia tu. Penyembelihan binatang korban Ahmad tak mampu untuk laksanakan. Jadi dia upah tukang sembelih. Jadi bila dah tukang sembelih tu siap selesai melakukan penyembelihan, Ahmad tak boleh ambil mana-mana bahagian daripada bahagian korban untuk diberi kepada tukang sembelih itu sebagai upah. Tak boleh. Kalau Ahmad nak nak beri upah kepada tukang sembelih yang menyembelih binatang korbannya tu, dia bagi dengan bentuk yang lain. Guna harta lain, bagi duit yang lain. Bukan ambil daging korban tu bagi dekat tukang sembelih. Tak boleh. Atau bagi kepada orang yang melapah daging korban itu pun tak boleh. Kalau nak bagi upah, bagi duit kepada tukang sembelih, tukang melapah. Tak boleh bagi kaki binatang korban kita tu, atau kepala binatang korban kita tu, atau kulit binatang korban kita tu, kita bagi kepada tukang sembelih tu sebagai upah. Itu tak boleh. Okey. Next kita pergi kepada pembahagian daging korban. Bagaimana daging korban itu diagihkan? Kalau kita sembelih seekor lembu, macam mana dibahagikan? Jadi daging korban ni dibahagikan kepada 3 bahagian. 3 bahagian dan setiap bahagian tu ada orang-orangnya yang berhak menerima. Kita tengok kat sini. Pertama, 1/3 yang pertama disedekahkan kepada fakir miskin. Itu yang lebih layak, lebih berhak. Kita sedekah dulu kepada fakir miskin. Kerana korban ini yang utamanya ialah kita untuk membantu fakir miskin untuk merasai nikmat daging korban itu supaya mereka sama-sama dapat meraihkan hari raya dan merasai nikmat rezeki Allah, iaitu daging korban tadi. Itu 1/3 yang pertama. 1/3 yang kedua terlihat kat sini disedekahkan atau dihadiahkan kepada sahabat handai termasuk orang kaya atau jiran. Kalau Ahmad tadi dia korban seekor lembu, dia dah bagi 1/3 kepada fakir miskin, 1/3 lagi dia sedekah, dia hadiah kepada kawan-kawan dia, kawan-kawan Ahmad termasuk yang kaya pun boleh. Orang kaya boleh menerima bahagian korban ataupun jiran-jiran Ahmad pun boleh. Kemudian 1/3 yang seterusnya, yang terakhir, dia kata apa? Dimakan oleh pihak yang berkorban dan anggota keluarganya. Si Ahmad lah. Kalau Ahmad yang berkorban tadi, 1/3 yang terakhir tu diambil oleh Ahmad untuk dimakan bersama keluarganya, adik-beradiknya, ibu bapanya, anak isterinya. Itu cara pembahagian daging korban. Ada 3. Saya harap kamu jelas ya. Okey, seterusnya kita lihat kepada spektrum ilmu. Iaitu masih lagi berkisar tentang agihan daging korban. Agihan daging korban.
Apa dia? Terlihat kat sini. Wajib semua daging korban bagi korban nazar disedekahkan kepada fakir miskin. Okey, tadi saya dah beritahu hukum melaksanakan korban ni ada dua. Satu ialah sunat muakkad, itu yang asal. Yang kedua wajib bila kita bernazar. Okey, jadi kalau orang yang melakukan ibadah korban itu yang tidak bernazar, dia biasa, dia memang nak berkorban, jadi dia punya pembahagian daging korban dia seperti ini, 1/3 kepada fakir miskin, 1/3 kepada sahabat handai, 1/3 diambil sendiri oleh orang yang berkorban. Itu kalau dia tak bernazar. Baik, kalau yang berkorban itu dia bernazar, dia bernazar, dia melakukan ibadah korban bernazar. Contohnya dia dapat pekerjaan, jadi dia bernazar, kalau aku dapat pekerjaan ni aku nazar nak korban seekor lembu hari raya korban tahun ini. Okey. Jadi alhamdulillah dengan kuasa Allah, dengan rahmat kasih sayang Allah, dia mendapat kerja. Dia dapat kerja. Jadi wajib bagi orang yang bernazar tadi tu melakukan korban. Melakukan korban seekor lembu. Jadi bila dia bernazar, maka daging nazarnya tadi tu mesti disedekahkan semua kepada fakir miskin. Tak boleh bagi kepada tak boleh ikut pecahan yang tadi. Tak boleh ikut pecahan yang ni. Kalau daging nazar tak boleh ikut pecahan yang ni. Ini untuk orang yang tak bernazar. Kalau dia bernazar, dia semua daging korban tu disedekahkan kepada fakir miskin. Itu yang kemudian orang yang berkorban haram menjual daging korban termasuk kulit, lemak, susu, kaki, kepala dan bulu binatang korban. Contohlah saya berkorban seekor lembu pada tahun ini kan. Jadi saya haram menjual daging korban. 1/3 bahagian saya yang daging korban tu saya jual pada orang lain. Tak boleh, haram. Termasuklah kulit lembu yang binatang korban saya tu lembu, saya jual kulitnya pun haram. Saya jual lemaknya pun haram. Susunya, kakinya, kepalanya, bulunya, bulu binatang korban itu saya jual. Untuk dapatkan keuntungan, tak boleh, haram. Itu kena ingat. Dan juga haram kita bagi, kita beri daging korban tu kepada orang kafir, tak boleh. Jadi daging korban ni khusus untuk orang Islam sahaja. Okey, faham ya? Next, kita lihat kepada hikmat korban. Apakah hikmat di sebalik pensyariatan ibadah korban kepada umat Islam? Kita lihat yang pertama. Mengagungkan syiar Islam yang merupakan tanda takwa bagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengagungkan syiar Islam. Jadi dengan kita berkorban dapat meningkatkan syariat Islam, syiar Islam, kebesaran Islam. Dan juga sebagai tanda kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya hati kita ni dekat, supaya diri kita ni dekat kepada Allah dan menjadi kekasih Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, menghayati semangat pengorbanan agung yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam supaya semangat tersebut menaikkan semangat jihad. Jadi kisah korban ini adalah sebagai mengingati pengorbanan agung Nabi Ibrahim bersama anaknya Nabi Ismail. Di mana kita dah tahu kan kisah Nabi Ibrahim ni betapa sukarnya dia untuk mendapatkan cahaya mata, dan bila dia dapat cahaya mata iaitu Nabi Ismail, Allah memerintahkannya supaya menyembelihnya pula. Itu pengorbanan, jihad. Jihad seorang ayah kerana tuntutan agama. Jadi jihad kat sini tak semestinya kita pergi berperang menentang musuh. Kita menabung duit untuk
kita tabung duit kita daripada hasil pekerjaan kita, kita simpan sikit-sikit untuk kita melakukan ibadah kurban, itu pun dianggap sebagai jihad juga. Jihad kita untuk melaksanakan ibadah kurban. Yang ketiga, hikmah korban yang ketiga, mengeratkan persaudaraan antara umat Islam kerana solat sunat Aidil Adha menghimpunkan seluruh umat Islam. Itu persaudaraan bukan saja ada pada solat Aidil Adha itu yang telah nyata. Dia punya kekuatan ukhuwah umat Islam di situ, tetapi juga dari segi pelaksanaan ibadah kurban. Bila kita melaksanakan kurban, kita tak sembelih seorang-seorang. Tak mampu kita nak menyembelih seekor lembu tu kita seorang. Tak mampu kita nak melapah daging kurban kita tu seorang-seorang. Kita mesti ajak kawan-kawan kita, AJK surau, AJK kampung, rukun tetangga, semua kan bersatu, bersama-sama, bekerjasama. Jadi ini secara tak langsung mengukuhkan persaudaraan, mengeratkan silaturahim dan meningkatkan perpaduan umat Islam. Okey, yang keempat, hikmat keempat, tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat supaya rezeki yang diperolehi sentiasa diberkati. Tanda syukur kita kepada Allah. Allah beri kita nikmat, kita bersyukur pada Allah, kita keluarkan sebahagian daripada nikmat Allah bagi itu untuk diberi kepada orang lain, berkongsi. Berkongsi nikmat Allah itu dengan melakukan ibadah kurban. Jangan risau tentang kurangnya harta kamu, kerana Allah dah janjikan kalau kita memberi satu, Allah akan bagi kita 10. Itu janji Allah pada kita, pada orang-orang yang bersyukur dan bersedekah pada jalan dia. Okey, kita lihat kepada spektrum ilmu yang seterusnya. Ini hadis yang menggalakkan supaya kita melakukan ibadah kurban. Apakah kelebihan-kelebihan kalau kita melakukan ibadah kurban? Hadis daripada Aisyah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabbu ila Allah azza wa jalla min hirakati damin wa innahu la ya'ti yaumal qiyamati biquruniha wa azlafiha wa ash'ariha wa inna ad-dama la yaqa'u minallahi azza wa jalla bi makanin qabla an yaqa'a 'alal ardi fatibu biha nafsa. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Apa maksud ayat hadis yang kita baca tadi? Kita tengok kat sini. Ma'amila ibnu Adam yauman nahri. Amalan yang dikerjakan oleh anak Adam, ahabba ilallah azza wa jalla, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Aidil Adha ialah kurban. Maknanya tak ada amalan yang Allah paling suka untuk dilakukan pada hari raya Aidil Adha selain daripada ibadah kurban. Itu kelebihan. Allah paling suka orang yang berkorban. Tak ada lain, ibadah lain yang Allah terima yang suka melainkan pada hari raya Aidil Adha selain daripada korban. Dan kelebihannya juga, sesungguhnya binatang yang dikorbankan pasti datang menemui tuannya pada hari kiamat lengkap dengan tanduk, kuku dan bulunya. Maknanya binatang yang kita jadikan korban itu akan datang pada kita pada hari kiamat dengan sempurna, lengkap. Bukan dagingnya, lengkap. Kalau unta lah, unta yang lengkap. Kalau lembu sempurna, dengan kakinya, badannya, kukunya, bulunya, semua lengkap. Dan kita akan naik, kita akan tunggang. Binatang korban itu akan jadi tunggangan kita di hari akhirat nanti. Okey, dan sesungguhnya darah sembelihan korban itu telah mendapat tempat istimewa di sisi Allah sebelum ia jatuh ke tanah. Maknanya darah binatang yang kita jadikan korban itu sebelum dia jatuh ke tanah, Allah dah angkat kedudukan dia yang sangat istimewa di sisi Allah.
Iaitu kemuliaan-kemuliaan orang yang melakukan ibadah kurban. Amalan yang paling disukai oleh Allah akan akan datang pada tuannya pada hari kiamat, dan darahnya itu, darah binatang yang kita korbankan itu mendapat tempat yang mulia di sisi Allah. Jadi fatibu biha nafsan, maka galakkanlah dirimu untuk berkorban. Maka kita sama-samalah kita melakukan ibadah korban. Kalau macam kamu masih belajar lagi, belum berkemampuan untuk melakukan ibadah korban, sekurang-kurangnya pasang niat dalam hati. Berniat dalam hati. Aku nanti dah besar, aku nak melakukan ibadah korban. Kalau boleh ada rezeki, tiap-tiap tahun aku nak berkorban. Pasang niat. Sebab apa? Sesuatu amalan itu bermula dengan niat. Kalau kita dah berniat, dia akan menggerakkan hati kita untuk melaksanakan dia, melakukan dia. Itu tajuk kita pada hari ini. Jadi saya harapkan kamu mendapat manfaat pada tajuk yang telah kita bicarakan pada hari ini, iaitu korban. Kamu jelas dan faham maksud korban apa hukumnya, bila dia sunat muakkad, bila dia jadi wajib, apakah jenis-jenis binatang korban, bila kita nak lakukan korban, apakah syarat binatang korban, hikmah dia apa, macam mana nak agihkan binatang korban. Itu semuanya saya harapkan kamu dapat kuasai dan faham dan memberi manfaat kepada kehidupan kamu di dunia dan di akhirat. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, saya harap kamu jaga diri, jaga kesihatan dan patuhi SOP. InsyaAllah latihan saya akan beri dalam grup Telegram masing-masing. Nanti guru-guru pendidikan Islam yang lain akan uruskanlah dalam sesi tutorial kita selepas ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.